pernah berkata, bantulah si peminta hajat sekiranya kamu melihat, semua melihat dia sedang berusaha. Jadi Nabi SAW selalu suruh sahabat untuk nak membantu kepada orang yang mempunyai keperluan. Jadi kalau dia perlu pertolongan atau ada hajat, tunaikanlah hajat. Apalagi dia perlukan support ni ketika mana dia dilihat berusaha kepada kebaikan. Support. Itu adalah merupakan daripada ajaran atau selalu diingatkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu sebenarnya sepatutnya menjadi nasihat yang ada pada diri kita. Melihat orang yang berusaha kepada kebaikan, kita support dia, bantulah. Kan? Sepatutnya seperti itu. Jangan kita ni jadi orang yang mematikan semangat dia, ataupun kita ni jadi orang yang menghalang daripada usaha-usaha yang baik. Sebab tu dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah mudahkan urusan dia. Wallahu fi auni 'abdi, Allah madama 'abdi fi auni akhi. Allah akan sentiasa membantu hamba-Nya selagi mana hamba-Nya membantu kepada saudaranya. Itu adalah merupakan daripada tips untuk kita mendapat bantuan Allah dan dipermudahkan urusan kita dengan kita menolong orang lain. Jadi mana-mana tak pernah rugi kita tolong orang lain, walaupun orang tu dia berterima kasih ke, ingat ke, tak ingat ke, tak apa. Kerana kita tolong dia, Allah tolong kita. Kita mudahkan urusan dia, Allah mudahkan urusan kita. Kita doakan dia, semua yang kita doakan tu malaikat aminkan untuk kita. Masya Allah. Jadi kita ni jangan rasa rugi ketika mana nak buat baik dan nak berikan kebaikan kepada orang lain. Jangan. Kerana itu adalah merupakan pulangan yang paling hebat yang akan diberikan kepada kita. Dan sebab tu kita tengok orang yang mudah tolong orang bersama ni, mudah kehidupannya. Masya Allah. Kerana itu jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi sendiri yang menggalakkan untuk nak membantu. Dan Rasulullah SAW hanya menerima pujian daripada orang yang pernah mendapat pertolongan baginda. Dan pujian itu sepadan dan tidak berlebihan. Nabi SAW kalau ada orang puji dia, Nabi terima pujian kalau memang pujian itu adalah pujian yang betul. Kan? Maksudnya kalau kata, ya Rasulullah ni pemurah betul, pernah tolong aku. Okey, memang Rasulullah pernah tolong dia. Tapi kalau tidak, Nabi kata aku tak ada pun buat seperti itu. Itu Nabi akan beritahu. Jadi bukanlah bermakna perkataan ini menyatakan bahawa kita tak boleh puji Nabi. Bukan. Memuji kepada Rasulullah SAW ini adalah sesuatu yang dianjurkan. Tapi ini maksudnya memuji di hadapan Nabi SAW. Kan? Yang ada kalanya kalau tak betul pujian itu, seperti mendapat kredit bukan daripada usaha, tapi dinisbahkan. Kita pun kadang-kadang kita buat sesuatu, orang lain dapat kredit, sakit hati dah kan? Tapi kita pula, kalau orang lain buat baik, kita dapat kredit, dapat pujian, seronok pula. Tak ada pula kita kata, tak ada, bukan saya orang tu. Dan biar je lah. Kan? Itu. Tapi Nabi tidak. Nabi jujur, dia amanah. Kan seperti itu. Dan tidak berlebihan dengan maksud memuji yang tak betul. Sebab tu disebutkan la tatruni, jangan kamu memuji aku seperti pujian orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa atau Ibnu Maryam. Itu pujian yang berlebihan, maksudnya sampai mentuhankan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Pagi ini kita bersama menyambung perbahasan dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah yang masih kita berada dalam bab yang berkenaan dengan akhlak baginda Rasulullah SAW. Bab ma ja'a fi khuluqi Rasulullah SAW.
Kita masih pada hadis yang ke-337, menyambung daripada riwayat daripada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang menyebutkan tentang akhlak Rasulullah, dan itu perkataan ini adalah merupakan perkataan daripada Sayyidina Ali yang menyampaikan kepada anaknya Sayyidina Husain. Jadi kenapa berlakunya? Kerana Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang berlumba-lumba dan bersungguh-sungguh bersaing untuk mengenal kepada baginda Rasulullah SAW atau mengetahui tentang sifat, tentang kemuliaan, tentang akhlak Rasulullah SAW. Jadi berlakulah perkataan ini ataupun riwayat ini, yang mana ianya pada asalnya merupakan perkataan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sampai kepada perkataan wala yatakallamu illa fima raja thawabahu wa idza takallama atraqa julasa'uhu ka'annama ala ru'usihim at-tayr fa idza sakata takallamu la yatanaza'una 'indahu al-hadith wa man takallama 'indahu ansatu lahu hatta yafrugh hadithuhum 'indahu hadithu awwalihim. Disebutkan Rasulullah SAW ini hanya berbicara jikalau ia mendatangkan pahala. Nak bercakap, Nabi pasti yang keluar daripada mulut Nabi ini adalah perkara kebaikan yang mendatangkan pahala. Tak ada satu pun yang keluar daripada mulut mulia baginda Rasulullah SAW itu perkataan yang sia-sia. Tak. Semuanya adalah kebaikan, semuanya adalah manfaat, yang dengan perkataan itu akan mendatangkan ganjaran dan pahala. Sebab itu kita nak contoh kepada Nabi SAW, nak kena pertimbangkan setiap butir perkataan kita. Kerana kalau kita tak mempertimbangkan perkataan yang keluar daripada mulut kita, ketahuilah bahawa kita akan ditimbang perkataan kita nanti di akhirat. Tak ada satu pun yang keluar daripada lidah ini ataupun lisan ini, perkataan ini, illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada di sana malaikat yang mencatat dari perkataan itu, dan nantinya boleh menjadi sebab seseorang itu selamat dengan sebab perkataan yang mendatangkan ganjaran dan pahala, ataupun boleh mendatangkan kemudaratan walaupun dengan satu kalimat. Sebab tu Nabi SAW tak akan bercakap kecuali yang mendatangkan pahala, atau disebutkan fima raja thawabahu, apa-apa yang Nabi berharap dari perkataan itu mendatangkan pahala dan ganjaran. Dan apabila Nabi berbicara, semua orang yang mendengar akan terpaku dan terpana, seumpama terpaku dan terpana ni, terpesona dengan perkataan Nabi ni, sehingga mereka itu diibaratkan ka'annama ala ru'usi mutair, seumpama di atas kepala mereka itu dihinggapi oleh burung dan tak bergerak, tak bersama. Sebab apa? Satu, dikarenakan indahnya
daripada suara baginda Rasulullah SAW. Kita tahu Nabi, para anbiya ini memang Allah kurniakan dua perkara yang utama. Yang pertama adalah husnul wajah, cantik wajahnya, semua para Nabi begitu. Yang kedua adalah husnul sawt, iaitu indah suara. Yang paling indah suaranya, seperti mana yang selalu kita diberitahu adalah Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salam itu, kalau sekiranya membaca Zabur, semua akan berhenti, terpana mendengar merdunya suara Nabi Daud alaihi salam. Tapi ternyata ada yang lebih merdu daripada itu, iaitu suara Nabi Muhammad SAW. Yang keduanya adalah kerana indahnya susunan kalimat yang diucapkan oleh Nabi SAW, sehingga orang yang mendengar itu akan asyik mendengarnya. Jadi ibaratkan seperti tunggul yang kalau dihinggapi oleh burung, burung itu tak bergerak. Maksudnya kerana tunggul tadi, kepala tadi macam tunggul, macam batu ataupun tiang yang disenggap, dia boleh duduk atas tu. Sebab kalau orang yang masih bergerak je, tak ada burung, lagi burung, kan? Jadi itu perumpamaan yang disebutkan ka'annama ala ru'usil mutawir, keumpama di atas kepala mereka itu ada burung yang bertinggi di atasnya. Itu sahabat kalau dengar daripada Rasulullah itu akan tunduk. Ada sekali angkat. Sebab apa? Sebab satu ta'zim kepada Nabi SAW. Yang keduanya adalah kerana khusyuk dan tak berani melihat kepada, langsung menatap kepada Nabi SAW kerana haibah atau kewibawaan yang ada pada Nabi SAW atau karisma. Jadi tak sanggup sahabat ni nak pergi tengok Nabi. Jadi tapi apabila dengar perkataan Nabi, masing-masing akan terpana dengan indahnya daripada perbicaraan itu. Dan mereka hanya berani berbicara, yakni berbicara dengan Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW apabila Rasulullah sudah selesai berbicara. Jadi kalau Rasulullah cakap, mereka tak akan potong percakapan Nabi dan mereka akan sungguh-sungguh mendengar. Mereka tak berani nak pergi potong ataupun menyampuk perkataan Nabi. Itu adab para sahabat. Sebab tu ketika seorang Arabi, Badui, ni Arab Badui ni, Arab tak ada peraturan dia panggil. Orang tak ada peraturan, tak ada undang-undang. Pun begitu, para sahabat ada kalanya berterima kasih juga kepada Badui ni, sebab kadang-kadang mereka ni dengan sebab sifat mereka seperti itu, ada juga kadang-kadang memberi advantage, kelebihan. Seperti ketika Nabi sedang berbicara di mimbar, masuk seorang Badui terus mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Rasulullah, bila akan berlakunya kiamat? Nabi tengah khutbah, Nabi sedang berbicara di atas mimbar. Sahabat-sahabat marah. Maksudnya wajah berubah, wajah para sahabat nak marah kepada Arabi itu sebab memotong perkataan Rasulullah. Ternyata Nabi tidak tersinggung. Satu, kerana mengenal ini orang Badui, maka Nabi meraihkan keadaan-keadaan yang ada dan juga kita panggil sifat-sifat yang ada dalam setiap daripada bangsa dan kaum itu, diraihkan oleh Nabi. Yang ini tak boleh samakan dengan para sahabat yang lain. Cara menanggapinya berbeza. Ini kebijaksanaan baginda Rasulullah SAW. Kan? Jadi Nabi ternyata waktu itu merespon kepada orang yang bertanya. Sebab ada kalanya
sahabat yang bertanya kepada Nabi, itu Nabi tak jawab. Seperti ketika Nabi SAW mengatakan, Inna Allah farada alaikumul hajj fahujju. Sesungguhnya Allah memfardukan kepada kamu haji, maka tunaikanlah ibadah haji. Seorang sahabat, dia mengatakan, aku amin ya Rasulullah. Adakah setiap tahun Rasulullah bertanya kepada Nabi? Nabi tak jawab. Nabi tak jawab. Nabi, dia tanya, Nabi tak tengok dia. Nabi mengatakan, Allah memfardukan kita membuat haji, maka hajilah kamu. Dia tanya lagi, aku amin ya Rasulullah. Tak tahu ya Rasulullah. Nabi tak jawab sampai 3 kali. Terus Nabi mengatakan, innama halakal ladina min qablikum ahlakal ladina min qablikum bikathrati su'al. Sesungguhnya telah binasa umat-umat sebelum ini dengan banyaknya bertanya, dan banyaknya mereka itu menyalahi apa yang mereka tanya dan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka sepatutnya apa saja yang aku larang kamu tinggalkan, apa saja yang aku suruh maka buatlah semampu kamu. Jadi kenapa Nabi tak jawab tadi? Sebab orang yang bertanya ni bukan orang Badui. Jadi kamu tu tak boleh berperangai macam tu. Satu. Yang keduanya, pertanyaan kamu ketika mana berkaitan dengan syariat atau hukum hakam, itu dibimbangi Nabi akan menjadi syariat. Contohlah, dia tanya, turun wahyu kepada Nabi. Sudah. Contohlah, kalau dia tiap tahun ke Rasulullah turun wahyu kepada Nabi. Ya, tiap tahun. Sudah. Nabi jadi hukum. Nabi tak respon. Sebab ini berlaku kepada Bani Israel. Israel ini banyak sangat songeh kan. Kan masa lembu tu kan. Sebenarnya je lah, lembu betina mana pun. Dia tanya pula jenis macam mana pula, sifat dia, warna apa, macam tu. Jadi bertambahlah syarat. Sebab bertambahnya pertanyaan. Maka dia semakin berat dan semakin susah, bukannya semakin mudah, kerana banyaknya pertanyaan tu. Kan? Tapi yang ni, dalam kes ni lain, ni Badui yang tanya, dan pertanyaan dia itu sebenarnya juga pertanyaan yang baik. Bila kan berlakunya kiamat? Nabi tak jawab terus, tapi Nabi mengatakan, madza a'datta laha, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi dia? Nabi nak tengok dia punya. Dia mengatakan, ma'adatu bikathrati shalah wal siyam. Aku tak mempersiapkan dengan banyak salat dan puasa. Maksudnya tak, bukan dengan banyak salat sunat dan banyak puasa sunat, tak. Bukan banyak ibadat. Walakinni uhibbullah wa uhibbuk. Tapi aku cinta kepada Allah dan cinta kepada engkau. Itu je. Modal aku satu lain, tak ada apa. Modal aku cinta kepada Allah dan cinta kepada engkau. Sudah. Boleh. Okey kan persiapan tu? Sahabat-sahabat pun, ini asyik. Best juga pertanyaan ni. Best juga dia punya ni. Nak tahu juga jawapan daripada Nabi SAW. Nabi mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Masya Allah. Gembira sahabat. Ini kerana ulah ataupun perangai Badui, tapi memberi faedah kepada para sahabat. Sehingga Anas bin Malik mengatakan, tak ada yang lebih aku gembirakan setelah nikmat Islam yang diberikan kepada aku daripada perkataan yang diucapkan oleh Rasulullah, anta ma'a man ahbabtan, engkau bersama dengan orang yang kau cintai, kerana aku yakin di akhirat nanti aku akan dapat bersama dengan Rasulullah Nabi Muhammad dan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Sebab aku cinta kepada mereka. Confirm macam itu. Cukup dengan cinta. Masya Allah. Ini hebatnya cinta. Sebab tu kita pun belajar kitab Syama'il ini sebab nak memupuk cinta kepada Rasulullah dengan kenal kepada Rasulullah SAW.
Tapi maknanya ada orang yang seperti itu, dia memotong perkataan. Tapi kebiasaan para sahabat tidak. Mereka tak berani untuk nak berbicara dengan Nabi kecuali setelah Nabi selesai berbicara. Ya. Dan para sahabat tidak akan bergaduh di hadapan Nabi SAW. Kerana apa? Kerana haibah atau penghormatan, ta'zim kepada Rasulullah SAW. Kalau kita dalam Sahihul Bukhari, ketika mana kita melihat sebabun nuzul daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang beriman, jangan kamu mengangkat suara kamu melebihi dari suara Nabi SAW. Kan? Sebab nuzul ayat itu disebutkan adalah kerana Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar yang ada perselisihan sehingga keduanya mengangkat suara, dan kebetulan ada di situ Rasulullah nak beritahu kepada kita betapa mulianya Nabi SAW dan cintanya Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad, sampai volume suara pun Allah limitkan di hadapan Nabi SAW. Begitu. Kan? Kerana kalau kamu tak jaga, antah baqa amalukum wa antum la tash'urun, maka akan hilanglah semua ganjaran pahala amalan kamu sedang kamu tak menyedarinya, kata Allah SWT. Maksudnya, walaupun kamu Abu Bakar, walaupun kamu Umar pun, kalau kamu mengangkat suara lebih dari suara Nabi, semua amal kamu, kedudukan kamu itu akan ditarik oleh Allah SWT. Masya Allah, kalau begitu kedudukan Rasulullah SAW. Sehingga setelah ayat itu turun, kata Sayyidina Umar, kami setelah itu kalau bercakap di depan Nabi macam berbisik, dan bercakap dengan Rasulullah pun macam berbisik, sampai Rasulullah ada kalanya mengatakan, apa dia cakap luntur sikit, takut. Kenapa? Kerana takut kalau nanti melebihi daripada had yang telah ditetapkan dan akan memusnahkan segala amalan. Allahu Akbar. Apatah lagi bergaduh di hadapan Rasulullah. Nah, dan apabila seorang daripada para sahabat bercakap di hadapan Rasulullah SAW, mereka yang lain hanya diam dan menyemak percakapannya sehingga selesai. Tak ada yang pergi sampuk-sampuk kalau kawan sahabat cakap dengan Rasulullah atau tanya soalan. Mereka yang lain tu memberi perhatian kepada pertanyaan tersebut. Siapa yang mau bercakap dengan Rasulullah SAW perlu mengikut giliran masing-masing. Kan? Jadi, dan Nabi sendiri pun selalu menawarkan daripada kita panggil orang yang ingin untuk berbicara dan mengadu kepada Nabi SAW. Bahkan di antara rutin Nabi lepas solat subuh, lepas zikir, Nabi akan bertanya, siapakah semalam yang ada mimpi untuk aku takwil, siapakah yang sakit, aku nak tahu siapa dan sebagainya. Itu akan diberikan tawaran itu oleh Nabi SAW. Ini mulianya Rasulullah SAW. Tapi masing-masing ikut giliran. Masing-masing ikut giliran. Yadhaku mimma yadhakuna minhu wa yata'ajjabu mimma yata'ajjabuna minhu wa yasbiru lil gharibi 'ala al jafwati fi mantiqihi wa mas'alatihi hatta in kana ashabuhu la yastajlibunahum. Jadi kalau kita tengok ni, apa namanya, tadi ni sifat-sifat tu yang kita katakan sahabat yang nak bercakap dengan Nabi, mengadu dengan Nabi, dan Nabi buka peluang kepada para sahabat. Pada setiap hari Nabi akan melayan karenah dan juga urusan-urusan kaum muslimin. Dan itu disebut sebagai
pemimpin. Kan? Nabi memimpin itu besar, luas. Kalau kata Madinah Al-Munawwarah itu luas. Jadi maknanya kalau kita jadi adun, contohlah, ya, kita maaf ya, aja kena begitu, kena buka, orang boleh jumpa, boleh bercakap. Nabi SAW setiap hari berhadapan dengan pengaduan, diselesaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kerana ini amanah, ini tanggungjawab, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya kita lalai dengan tanggungjawab ini dan ada di dalamnya orang-orang yang tak berpuas hati ataupun yang tak dapat untuk menerima hak daripada perkara tersebut, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah SAW kata Sayyidina Ali, yadhahaku bima yadhahakuna minhu. Apabila Nabi ini juga duduk dan bergaul dengan para sahabat. Kadang-kadang Nabi duduk dengan sahabat-sahabat yang berbicara. Walaupun mereka seganlah ada Rasulullah, tapi ialah mereka juga kita panggil apa? Menjalani kehidupan seperti manusia yang lain, berbicara. Nabi dia dengar. Dan apabila ada sesuatu yang melucukan dan mereka ketawa, maka Nabi juga akan ketawa, asalkan yang ditertawakan itu bukan perkara yang haram atau yang lawak. Tapi kalau yang bicarakan itu yang lawak, yang lucu itu adalah perkara yang bersifat suatu yang menggembirakan, yang baik, maka Nabi juga akan ketawa bersama dengan mereka. Cuma nanti seperti mana kita dah bicara tentang ketawa Rasulullah SAW, Nabi ini bukan ketawa macam orang lain lah. Bukan Nabi ketawa tidak keluarkan suara. Nabi ketawa, Nabi maksudnya membuka mulut baginda Rasulullah itu lebih lebar sedikit, dan dipahami itulah ketawanya Rasulullah SAW. Dan begitu juga baginda akan turut kagum kepada sesuatu jikalau para sahabat mengagumi. Kalau sesuatu yang dikagumi, diceritakan ataupun disebut, Nabi pun akan tunjukkan rasa kagum. Masya Allah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya para sahabat ni, kemesraan Nabi dengan para sahabat ni adalah merupakan kemesraan yang cukup erat. Dia tidak seperti mana orang yang mempunyai kedudukan ataupun sesuatu yang menjarakkan dia dari bergaul dengan orang yang lain. Nabi ketawa, gurau, kagum, duduk. Ini adalah sifat kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Walaupun Nabi itu adalah sebaik-baik makhluk, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada orang pernah sampai bakat itu. Tapi sampai begitu mulianya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW akan menahan sabar jikalau seorang yang asing bertanya atau berbicara kepada baginda dengan cara yang kurang sopan. Nabi akan yasbir, menahan sabar. Ya, kalau tak sabar, banyaklah kita kata tindakan yang akan dilakukan, khususnya kepada orang-orang yang bersikap tidak baik kepada Nabi SAW. Tapi kita tahu bahawa akhlak Nabi SAW ini adalah suka memaafkan dan mempunyai sifat sabar yang paling tinggi baginda Rasulullah SAW. Terutamanya kepada orang yang bersifat atau bersikap kasar dengan Nabi SAW. Sehingga pernah Nabi SAW berjalan dengan Anas bin Malik, disebutkan ada seorang Arabi ketika itu dia tarik ridaknya Nabi ini. Dia tarik terus, maksudnya kerana kuatnya tarikan itu sehingga melecet daripada leher baginda Rasulullah. Dilihat oleh Anas merah ni, melecet. Pedih lah, sakit. Tapi Nabi tak berubah wajah. Bahkan Arabi itu, Badui itu mengatakan, berikan kepada aku harta yang miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya minta
minta pun cara kasar kepada Nabi dengan cara seperti itu, tapi ternyata Nabi bersabar. Bahkan Nabi memberikan apa yang diminta. Bahkan ditanya cukup tak? Tak cukup ditambah oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang bertanya, bercakap kurang sopan dengan Nabi, Nabi akan bersabar. Dan ini indahnya akhlak Rasulullah SAW. Kan? Malah para sahabat suka menghadirkan orang asing untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Maksudnya, ada kalanya sahabat sengaja bawa Badui dan Arabi ni. Kerana tadilah, kadang-kadang mereka lah yang hanya berani untuk bertanya dengan Nabi SAW, walaupun perkataan yang mereka tanya itu perkataan yang kurang, bagi sahabat rasa ini malu nak tanya. Maka mereka gunakan perantaraan Arabi atau Badui ni. Kan? Seperti ketika mana di Al-Quran disebutkan fi sidrin makhdud, sidir, pokok sidir. Pokok sidir ni maknanya pokok yang berduri, pokok ara tu lah, kan ada duri kan. Jadi sahabat dalam hati bertanya-tanya ni, takkan dalam syurga nanti ada pokok yang ada duri-duri, jadi nanti kan kat syurga semua nikmat, tak ada benda-benda yang menyakitkan, menyusahkan. Jadi dibawa Arabi tu kata, ya Rasulullah, kalau kat dunia ni pokok ara ni, pokok sidir ni ada duri. Jadi kadang-kadang orang kalau pergi pokok tu kena duri tu muka. Nabi kata pokok sidir dekat dalam syurga ni tak ada duri. Tahu sahabat kita dapat jawapan. Ada lagi ketika mana disebutkan nikmat syurga ni, hebatnya nikmat syurga, semuanya dikurniakan, bahkan makan dengan makanan yang lazat dan enak, boleh minum dengan minuman yang berbagai. Maka timbul pertanyaan dalam hati lah, makan banyak ni buang pun banyak juga, tapi tak ada pun cerita kat dalam syurga tu ada tandas. Jadi macam mana nak buang kat mana ni? Tu yang manusia, pertanyaan tu kadang-kadang tu kan hari ni lagi kritikal, pertanyaan pelik-pelik pun ada kan. Patut dia tak fikir ke situ, dia fikir je kan. Tapi sahabat pun ada begitu. Maka Arabi lah yang dibawa tanya, ya Rasulullah, makan banyak nanti nak buang kat mana? Dah tempat cantik semua ni, tapi tandas tak ada, nak buang kat mana? Takkan buang. Kata Nabi SAW, ada syurga itu tidak akan qada hajat, tak ada buang air kecil, tak ada buang air besar. Makanlah banyak mana pun, dia tak akan ada, minta maaf, kencing berak yang tak ada. Jadi bagaimana dia berkumuh, iaitu ialah sistem tu seolah-olah nak berjalan. Kata Nabi, dengan mengeluarkan peluh, dengan berpeluh. Dan Nabi menyambung dengan mengatakan, akan tetapi peluhnya, bau peluh ahli syurga itu lebih wangi daripada bau kasturi, kata Nabi SAW. Maksudnya semuanya indah dan harum di dalam syurga. Mudah-mudahan Allah golongkan kita di kalangan ahli syurga. Amin, Allahumma amin. Wa yaqul idza ra'aytum taliba hajatin yatlubuha fa'arfiduh wa la yaqbalu thanaa'a illa min mukafi wa la yaqta'u 'ala ahadin hadithahu hatta yajuza fayaqta'uhu binahyin aw qiyamin. Rasulullah SAW pernah berkata, bantulah si peminta hajat sekiranya kamu semua melihat dia sedang berusaha. Jadi Nabi SAW selalu suruh sahabat untuk nak membantu kepada orang yang mempunyai keperluan. Jadi kalau dia perlu pertolongan atau ada hajat, tunaikanlah hajat. Apalagi dia perlukan support ni ketika mana dia dilihat berusaha kepada kebaikan. Support itu adalah merupakan daripada ajaran atau selalu diingatkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu sebenarnya sepatutnya menjadi
nasihat yang ada pada diri kita, melihat orang yang berusaha kepada kebaikan, kita support dia, bantulah. Kan? Patutnya seperti itu. Jangan kita ni jadi orang yang mematikan semangat dia, ataupun kita ni jadi orang yang menghalang daripada usaha-usaha yang baik. Sebab tu dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah mudahkan urusan dia. Wallahu fi auni 'abdi, Allah madama 'abdi fi auni akhi. Allah akan sentiasa membantu hamba-Nya selagi mana hamba-Nya membantu kepada saudaranya. Itu adalah merupakan daripada tips untuk kita mendapat bantuan Allah dan dipermudahkan urusan kita dengan kita menolong orang lain. Jadi mana-mana tak pernah rugi kita tolong orang lain, walaupun orang tu dia berterima kasih ke, ingat ke, tak ingat ke, tak apa. Kerana kita tolong dia, Allah tolong dia. Kita mudahkan urusan dia, Allah mudahkan urusan kita. Kita doakan dia, semua yang kita doakan tu malaikat aminkan untuk kita. Masya Allah. Jadi kita ni jangan rasa rugi ketika mana nak buat baik dan nak berikan kebaikan kepada orang lain. Jangan. Kerana itu adalah merupakan pulangan yang paling hebat yang akan diberikan kepada kita. Dan sebab tu kita tengok orang yang mudah tolong orang bersama ni, mudah kehidupannya. Masya Allah. Kerana itu jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi sendiri yang menggalakkan untuk nak membantu. Dan Rasulullah SAW hanya menerima pujian daripada orang yang pernah mendapat pertolongan baginda. Dan pujian itu sepadan dan tidak berlebihan. Nabi SAW kalau ada orang puji dia, Nabi terima pujian kalau memang pujian itu adalah pujian yang betul. Kan? Maksudnya kalau kata, ya Rasulullah ni pemurah betul, pernah tolong aku. Okey, memang Rasulullah pernah tolong dia. Tapi kalau tidak, Nabi kata aku tak ada pun buat seperti itu. Itu Nabi akan beritahu. Jadi bukanlah bermakna perkataan ini menyatakan bahawa kita tak boleh puji Nabi. Bukan. Memuji kepada Rasulullah SAW ini adalah sesuatu yang dianjurkan. Tapi ini maksudnya memuji di hadapan Nabi SAW. Kan? Yang ada kalanya kalau tak betul pujian itu, seperti mendapat kredit bukan daripada usaha, tapi dinisbahkan. Kita pun kadang-kadang kita buat sesuatu, orang lain dapat kredit. Sakit hati dah kan. Tapi kita pula, kalau orang lain buat baik, kita dapat kredit, dapat pujian, seronok pula. Tak ada pula kita kata, tak ada, bukan saya orang tu. Nah, biar je lah. Itu. Tapi Nabi tidak. Nabi jujur, dia amanah. Kan seperti itu. Dan tidak berlebihan dengan maksud memuji yang tak betul. Sebab tu disebutkan la tatruni, jangan kamu memuji aku seperti pujian orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa atau Ibnu Maryam. Itu pujian yang berlebihan, maksudnya sampai mentuhankan kepada Isa. Yang ini yang Nabi larang, itu namanya berlebihan. Tapi kalau pujian itu memang layak untuk Rasulullah SAW, ya kita disuruh untuk memuji. Sahabat sendiri memuji Nabi dengan perumpamaan yang cukup besar. Anta syamsun, anta badrun, anta nur, fawqa nuri. Kan dia puji macam tu. Engkau ibarat matahari, ibarat bulan. Engkau cahaya di atas cahaya engkau. Dipuji. Nabi terima pujian tu. Sebab memang Allah sebut bahawa Nabi itu adalah wa qamaran munira. Nabi itu umpama bulan purnama yang menyinar. Tapi kita begini, kita belajar daripada itu, maksudnya kita pun janganlah sentiasa mengharap pujian, dan janganlah kita ni kita panggil terhanyut dengan puji-pujian kita ni. Orang yang ini sebenarnya pujian yang melampau itu sebenarnya boleh menjadikan seorang itu dianya
kita panggil apa? Mudarat kepada orang tu, boleh bahaya. Satu, dari segi unsur batiniyahnya, dia akan jadi sombong, dia akan jadi belagak. Itu kan dah merosakkan dia. Tapi dari segi zahirnya ialah dia akan tidak maju. Dia rasa dah complacent, dia dah rasa selesa dah. Cukup lah, okay, orang suka aku ni, itu tak. Kan? Jadi sebab tu kalau orang puji kita yang layak, kita sebut Alhamdulillah, dan ya Allah, berikanlah sifat yang baik itu dapat terus kekal aku lakukan. Tapi kalau orang tu puji yang tak betul, kita kata tak ada, tapi kita doa juga, ya Allah, jadikanlah apa yang dia sangka kepada aku itu adalah dapat aku laksanakan. Macam tu, doa macam tu. Tapi kita kata, minta maaf, saya bukan seperti mana yang disebutkan. Dan kita kena banyak istighfar kalau orang puji kita. Orang puji-puji kita, astagfirullah, astagfirullah. Sebab apa? Sebab kalau tak kita istighfar, maka kita akan timbullah rasa belagak dan sombong dalam diri kita tu. Kalau dah ada tu, cepat-cepat ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis samaa'i. Sebab apa? Takut dia akan tumbuh rasa belagak sombong tu, habis kita punya amalan kita. Baik, namun jikalau orang itu bicara sehingga melampau batas, Baginda Rasulullah SAW meminta dia berhenti bercakap ataupun baginda beranjak pergi. Tapi kalau dia puji berlebih-lebih, Nabi suruh dia kata dah, ini dah melampau. Kalau tidak, Nabi akan keluar. Di antara di zaman Nabi, orang yang suka memuji Nabi, tahu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia? Ketua munafik. Itu kalau puji Nabi, wah, macam seolah-olah kita kata dia ni orang yang memang cinta betul lah dengan Nabi dan beriman punya luar biasa lah. Ini munafik ni, orang-orang munafik. Setiap kali Nabi nak masuk masjid ataupun Nabi SAW nak, dia akan bangun dulu, dah masuk bersama dengan kita seorang Rasul, puji Nabi macam tu. Macamlah Nabi tak tahu dia tu orang munafik. Tapi maksudnya itulah cara mereka nak kawal kan, kemunafikan mereka tu. Jadi bermakna bukanlah orang yang memuji itu tandanya dia memang betul-betul sayang kita, tak semesti. Abdullah bin Ubay bin Salul sayangkan Rasulullah, mana ada daripada benci kepada Nabi SAW, tapi dia berlakon je. Dan tidak semestinya orang yang bukan mencaci tapi menasihati kita, menyatakan apa yang kita salah, nak menegur kepada kita, itu adalah orang yang benci kepada kita. Tak semestinya. Dan mungkin orang yang selalu menegur kita itu adalah orang yang sayang kat kita. Sebab tu dia tegur kita, sebab tu dia nasihatkan kita, sebab tu nak betul kita. Dan mungkin orang yang memuji itu sebenarnya adalah orang yang nak menjatuhkan dan juga merosakkan kepada kita. Tapi bukanlah bermakna semuanya macam tu. Jangan simpulkan macam tu. Ada je orang yang puji kita, orang yang sayang kat kita. Cuma tadilah, jangan sampai kita hanyut dengan pujian. Baik, sebelum tutup, ada sikit hadis yang kecil daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la." Dan kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila diminta tentang satu, atau kalau terjemahkan, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad." Tidaklah diminta kepada Rasulullah SAW itu sesuatu apapun, maka Nabi mengatakan tidak. Maksudnya Nabi tak pernah, apabila ada orang minta kepada Nabi, Nabi kata tidak, tak pernah. Ini akhlak Nabi. Seolah-olah kita kata tiada kamus tak ada perkataan tidak dalam kamus Rasulullah SAW. Dan perkataan Nabi tak ada. Semuanya Nabi akan
berusaha untuk menunaikan dari permintaan itu. Ini akhlak Nabi. Jadi sebab tu kita lihat bagaimana para sahabat ataupun orang-orang yang bertemu dengan Nabi SAW itu, mereka ni tidak akan pernah pulang dengan hampa, tak pernah. Semuanya akan dapat daripada apa yang dia hajatkan. Kalaupun tidaklah seperti mana yang dia harapkan, sebab tak semestinya dia Nabi mampu untuk menunaikan semua hajat. Tapi mereka tidak akan pulang dengan keadaan hampa. Pasti ada yang akan dapat. Itu adalah merupakan akhlak Rasulullah SAW. Ada sampai seorang yang datang kepada Rasulullah daripada satu tempat yang agak jauh, dan ibunya berpesan kepada lelaki ini, kalau jumpa Rasulullah SAW, mintalah ini dan itu. Maka ketika jumpa dengan Rasulullah SAW, dia terujung, kemudian dia kata, mak aku nak minta. Dia kata, Rasulullah waktu tu tak ada yang boleh minta. Maka Nabi buka baju dia. Dia kata, ambillah baju ini, berikan kepada ibu. Dan baju itu adalah baju yang salah satunya baju yang ada Rasulullah ada. Sesampai-sampai ketika waktu solat, Nabi tak keluar, tak ada baju. Pergi sana Umar, tengok Rasulullah dah masuk waktu ni. Setelah kata, aku tunggu baju. Sampai begitu, tak akan dihampakan oleh Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Dan ada harapan tak kita? Apa begitu Rasulullah SAW? Kalau sekiranya Nabi SAW dia tak ada apa yang dapat diberikan waktu itu, wa imma Nabi SAW akan forwardkan kepada sahabat yang mampu. Betul, Nabi offer kepada sahabat, siapa yang boleh untuk bantu bulan ni, dia buka peluang. Atau Nabi akan berhutang untuk membantu orang tu. Nanti kita akan tengok hadis yang membicarakan tentang sampai Rasulullah akan berhutang. Orang minta kepada Nabi, Nabi tak ada apa yang diminta tu. Lepas tu Nabi kata, kamu pergi kedai, ambillah keperluan kamu, tapi tulis kat buku 55 tu nama aku. Macam tu lah lebih kurang kan. Maknanya yang hutang itu Rasulullah. La ilaha illallah. Macam tu sekali. Kan, untuk menunjukkan akan kepemurahan Rasulullah. Habis satu lagi nak cerita kepemurahan ni, Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, sebab kita pun sebenarnya dah masuk ke bulan Rejab ni kan. Rejab, Sya'ban, Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ni bulan Rejab ni kita kena banyak-banyak istighfar. Bulan Rejab ni banyak-banyaklah kita melakukan amal-amal soleh. Dia bulan haram. Bulan haram ni bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fiha arba'atun hurum, minha arba'atun hurum. Dari ke-12 bulan itu ada 4 bulan haram. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzalimi diri kamu di dalam bulan-bulan haram itu. Maksudnya jangan buat dosa maksiat dalam bulan haram. Sehingga Ibn Abbas radhiyallahu anhu kata, kalau kamu buat dosa di bulan haram ni, bahan dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Bulan haram tu ada 4 bulan kan, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian 1 bulan terpisah iaitu Rajab. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzalimi diri kamu, iaitu buat maksiat pada bulan itu. Kalau buat maksiat, 2, dia punya gandaan dosa dia. Kata Ibn Abbas, kalau dosa dilipat gandakan, bermakna kalau buat baik pun akan dilipat gandakan di bulan haram. Sebab tu Nabi bulan Rajab suka juga banyak berpuasa dan mempertingkatkan amal soleh pada bulan haram tu. Di antaranya bulan Rajab yang disebut dengan Rajabul Asad, Rajab yang dicurahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. So kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kan Rasulullah SAW ajwadan nasi bil khair.
adalah Rasulullah SAW itu seorang yang paling banyak berbuat kebaikan atau paling pemurah di dalam melakukan kebaikan. Ajwad, jud iaitu pemurah, ajwad yang sangat pemurah. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahr Ramadan hatta yansalikha fa ya'tihi Jibril fa ya'ridu 'alaihi al-Qur'an fa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah SAW ajwada bil khairi min ar-rihil musa. Nabi ni orang yang pemurah, sangat pemurah. Orang yang paling pemurah, tak ada orang yang boleh menandingi kepemurahan Nabi dalam berbuat baik, bantu orang, tolong apa semua. Tapi lebih pemurah lagi apabila masuknya bulan Ramadan. Ajib. Tak tahu macam mana nak faham. Terlalu pemurah. Kalau sebelum Ramadan dah terlalu pemurah, Ramadan lebih pemurah, luar biasa. Lebih banyak lagi Nabi akan lebih pemurah dan banyak melakukan kebaikan sepanjang bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan juga Jibril akan datang setiap hari tadarus dengan Nabi Muhammad. Nabi baca disemak oleh Jibril. Jibril saya semak. Sebab susunan Al-Quran yang kita baca ni adalah daripada apa yang dibaca antara Jibril dengan Rasulullah SAW. Daripada surah Al-Baqarah sampai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Setiap hari sekali akan Jibril turun untuk bertadarus dengan Nabi. Dan kita buat tadarus ni juga adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW tadi, yang bertadarus dengan Jibril. Begitu juga dengan tapi di akhir tahun Nabi nak meninggal tu, Jibril setiap hari berRamadan 2 kali. Maka Nabi kata, aku faham, itu tanda aku dah nak meninggal. Maksudnya semakin nak meninggal, semakin bertambah amal. Jadi Jibril dia datang membacakan Quran kepada Rasulullah. Oleh sebab itu, apabila Jibril sudah bertemu Rasulullah SAW, Rasulullah membuat lebih banyak lagi kepemurahan dalam kebaikannya daripada angin yang berhembus. Baik, para ulama mengambil hadis ni dan buat kajian. Apa yang di antara signifikannya bertambah pemurahnya Nabi? Satu, bulan Ramadan memanglah kita tahu bulan Ramadan fadilatnya banyak, tapi dikaitkan dengan Jibril yang turun membaca Al-Quran atau bertadarus dengan Nabi SAW. Maka di antara kesimpulan yang diambil oleh para ulama adalah kalau seorang itu dia baca Al-Quran Al-Karim, di antara sifat yang pasti tumbuh pada diri dia, dan ini bukti dia betul-betul tadabbur kepada Al-Quran, iaitu sifat yang paling simple untuk dia akan ada pada diri dia kalau dia betul-betul menghayati Al-Quran, adalah sifat pemurah. Sebab memang kalau kita tengok Al-Quran tu, sikit-sikit akan cerita pasal suruh untuk infak, tolong orang, kan? Ayat awal pun surah Al-Baqarah disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita baca-baca sampai ayat infak. Mesti kalau orang tu baca Quran, mesti dia akan jadi orang yang selalu pemurah. Jadi kalau orang tu dia baca Quran, dia main kedekut, something wrong pun. Dia baca Quran tapi kedekut sudah. Ni sebab apa? Sebab kalau ikutkan riwayat ni, apabila Jibril turun je dan baca Quran, Nabi akan lebih murah lagi dalam kebaikan dan lebih semangat lagi buat melakukan kebaikan, seperti atau lebih daripada angin yang menghembus. Masya Allah. Kenapa diibaratkan dengan angin menghembus? Angin menghembus ni, kalau dia boleh kena siapa pun akan kena. Maknanya semua merasai kebaikan Rasulullah dan kepemurahan Nabi SAW sampai begitu sekali, dan tak berhenti. Angin tak berhenti, ada je. Hadirin rahmati Allah. Jadi itulah daripada sifat akhlak Rasulullah SAW yang cukup indah, yang mudah-mudahan keindahan akhlak Nabi yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini menjadi uswah hasanah, contoh tauladan
kepada kita. Kerana dunia pada hari ini sebenarnya berhajat sangat dengan akhlak yang mulia sendiri. Kerana dunia yang kita diami sekarang ini sudah semakin hancur, bukan dari segi pembangunan atau kemodelan dia. Mungkin dia boleh indah, cantik, tapi semakin runtuh akhlaknya, manusianya. Semakin hilang kemanusiaannya. Semakin rendah daripada maruah diri. Kenapa? Kerana manusia berlepas diri daripada mengikuti, mencontohi kepada Rasulullah SAW. Hilang rasa jud, pemurah, kasih sayang, membantu orang dan sebagainya. Sehingga hari ini, sampai sekarang, tak ada orang yang boleh untuk nak membela kepada saudara kita yang berada di Gaza. Mana hilangnya keperhatian, kasih sayang, keperhatian, dan juga kita panggil bantuan, membantu kepada sesama Islam yang sepatutnya ianya merupakan asas keimanan. Yang disebutkan menyayangi kepada saudara kita seperti kita sayang diri kita sendiri. Mana perginya mereka yang berada di sekitar daripada Palestin. Ni yang, tapi kita juga bertanggungjawab. Walaupun kita kata kita jauh dari tempat itu, maka buktikan bahawa kita adalah bersama membela, membantu dan juga bersama dengan mereka dengan kita mengikuti akhlak Nabi SAW, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, kembali kepada syariat ini, dan juga membina ukhuwah yang cukup kuat dan erat di antara kita. Kalau kita sendiri pun dah berpecah apa semua, maka kita sebenarnya adalah merupakan orang yang membina bibit-bibit kehancuran kepada umat Islam itu. Yang Nabi kata, kamu kan ramai, tapi ramainya kau sail macam buih yang dekat laut, dekat air itu. Betul-betul orang yang tak lemah dan mudah untuk nak pecah dan hancur. Jadi mudah-mudahan insya-Allah Allah SWT memberikan kekuatan kepada umat Islam, dan Allah memberikan bantuan khususnya kepada saudara kita yang berada di Gaza, di Palestin, dan diberikan oleh Allah SWT kemantapan iman dalam perjuangan mereka mempertahankan tanah air mereka dan juga Masjidil Aqsa yang milik kepada kaum muslimin. Dan mudah-mudahan Allah hancurkan daripada usaha-usaha jahat daripada Zionis Israel dan mereka yang membantu kepada kejahatan itu. Dan ya Allah, Engkau yang sentiasa membela orang-orang yang zalimi, hamba-hamba yang zalimi, maka ya Allah, Engkau berikanlah bantuan dan kemantapan kepada saudara-saudara kami di kalangan mereka, orang-orang yang beriman, dan Kau hancurkan, hinakanlah sehina-hinanya orang-orang yang berzalimi kepada mereka dan yang melakukan kejahatan kepada umat Islam, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.